tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sesiapa yang hidup selepas aku akan melihat persisian yang banyak, maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Berpegang dengannya dan gigit ia dengan geraham. Jauh kamu dari perkara yang diada-adakan, kerana setiap yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Maka dengan itu, ini adalah amaran Nabi. Nabi kata semua bid'ah sesat. Maka dengan itu, kalau berdasarkan kepada istilah, tidak ada bid'ah hasanah. Nanti kita bincang. Kerana dari segi istilah bid'ah yang tulen, ia semuanya sesat. Melainkan bid'ah dari segi bahasa mungkin ia terkecuali. Tapi bid'ah yang mana yang Nabi larang, mesti sesat. Tuan-tuan, sesat ni bukan maksud kafir. Sesat ni mungkin dia buat satu kesalahan. Sesat namanya, tersesat jalannya. Tapi Nabi memberi amaran, kena i'tiqad itu sesat. Tapi orang yang buat bid'ah nanti kita akan macam, kadang-kadang dia tahu, kadang-kadang dia tak tahu. Sebab itu kita tidak tabdi'kan orang secara umum. Tetapi ia mesti mengetahui melakukan bid'ah itu diberi amaran oleh Nabi SAW. Sehingga Imam Malik menyebut, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunu al-yawma dinan. Kata Imam Malik, siapa yang buat bid'ah kemudian dia menganggapnya sebagai hasanah, maka dia mendakwa Nabi SAW mengkhianati risalah. Kerana Allah Ta'ala menyatakan, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agama kamu. Apa yang tak jadi agama pada zaman Nabi, tak jadi agama pada hari ini, kata Imam Malik. Ini kata Imam Malik yang dinakalkan oleh Asy-Syatibi dalam Al-I'tisam. Tapi hadirin mukminin, kalau kita tengok dalam teks-teks para ulama, khasnya dalam mazhab Syafi'i, kita akan tengok perkataan bid'ah hasanah memang disebut. Walaupun saya tidak temui Al-Imam Syafi'i menyebut perkataan bid'ah hasanah, tetapi ia menyebut perkataan bid'ah mahmudah. Bid'ah mahmudah. Yakni istilah ini memang digunakan pakai oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita tahu sedangkan Imam Syafi'i ini nasirus sunnah, pembela sunnah. Sehingga Imam Ahmad menyebut bahawasanya bila dia membaca hadis, innallaha yab'athu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinah. Allah Ta'ala akan membangkitkan bagi umat ini bagi setiap 100 tahun orang yang membaharukan, man yujaddidu lahu yakni li hadzal qarn dinahu, yakni din kurun itu, umat pada kurun itu. Dalam sebagian riwayat diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi yang meninggal pada tahun 806 Hijrah, dan disahihkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang meninggal pada tahun 852 Hijrah, menyatakan hadis ini sahih, iaitu setiap 100 tahun akan ada mujaddid. Kata Imam Ahmad, yang pertama Umar bin Abdul Aziz. Aku tengok yang kedua Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Hadirin mukminin, kita telah sebut benda ni berulang kali, tapi sengaja setengah orang dia kelirukan orang ramai. Dia kata kita hina Al-Imam Syafi'i. La samahallah. Buku-buku kita, tesis-tesis kita berapa tahun kita menyebut, mentarjihkan arak Syafi'i dan difak kepada Al-Imam Syafi'i. Tulisan kita dalam majalah berapa tahun lepas menceritakan keagungan Al-Imam Syafi'i. Tetapi lidah-lidah yang tidak bertanggungjawab, dia buat ceramah, dia kata Imam Syafi'i pun dihina. Tuan-tuan, inilah masalah orang agama jika kita tak dapat mendisiplinkan diri kita. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika orang fasik datang membawa berita, maka itu fitnah namanya. Lihat kepada tulisan, tapi saya tak kisah. Seketika orang yang menentang Syiah dikatakan pro mereka. Ingat, Dr. Aziz pun pernah kena. Al-Imam Al-Bukhari pada zamannya, dia berbalah dengan Az-Zuhli Muhammad. Berbalah dengan Az-Zuhli, Muhammad bin Khalid Az-Zuhli. Dia berbalah. Sedangkan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, dia berbalah. Bukan dia yang balah, Muhammad bin Yahya adalah gurunya. Tetapi guru yang siqah, dipercayai. Tapi dia telah menuduh Imam Bukhari ini sepahaman dengan Mu'tazilah.
menyebabkan Al-Bukhari terpaksa keluar daripada kampung halamannya, sedangkan Al-Bukhari tidak demikian. Tapi alhamdulillah Al-Bukhari adil sikapnya. Walaupun Az-Zuhli menulis demikian, Al-Bukhari tidak buat macam Az-Zuhli kata siapa yang mengaji dengan Bukhari jangan hadir kepada kuliah aku. Tapi Al-Bukhari tak buat begitu. Bahkan Al-Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan hadis daripada gurunya Az-Zuhli yang menghalau dia, yang menekan dia itu. Dia menyebut haddatsana Muhammad, walaupun dia tak gamak sebut habis nama tok guru dia tu kerana kata dia sesat. Tapi dia kata yang siqah itu siqah. Yang siqah itu siqah. Di kalangan siqat Muhammad bin Yahya. Hadirin mukminin sekalian, demikian Imam Ahmad pada zaman Mu'tazilah dia dihukum sesat. Imam Syafi'i pada zamannya dituduh sebagai Syiah. Kita patut mengambil iktibar kalau menuduh satu orang hendaklah merujuk kepada teksnya yang asal. Apa yang ia tulis. Kata Al-Imam Syafi'i, saya nakalkan apa yang disebut oleh Ibn Rajab. Asy-Syafi'i berkata, bid'ah itu ada dua jenis. Bid'ah mahmudah, yakni dipuji, dan bid'ah mazmumah yang dikeji. Apa yang menepasti sunnah maka ia dipuji. Apa yang menyanggah sunnah ia dikeji. Ibn Rajab meneruskan maksud Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala seperti yang kita sebut, katanya bahawa bid'ah mazmumah apa yang tidak ada asal dari syariat untuk dirujuk. Ini adalah bid'ah pada istilah. Adapun bid'ah mahmudah ialah yang bertepatan dengan sunnah, iaitu apa yang ada baginya asal untuk dirujuk. Ini adalah bid'ah dari segi bahasa, bukan dari segi syarak, kerana ia menepati sunnah. Ni kata dia. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani, maka bid'ah pada ta'rifan syarak adalah keji. Ini berbeza dengan bid'ah dari segi bahasa. Maka dari segi bahasa, di mana setiap yang diada-adakan tanpa sebarang contoh dinamakan dengan bid'ah. Kesimpulannya, maksud Imam Syafi'i yang dikatakan bid'ah itu bukan ibadat dari segi bahasa, bukan dari segi istilah. Bukti dalam kitab Al-Imam Syafi'i ketika mengulas hadis inna raf'as sawti bi dzikri hina yansarifu an-nasu minal maktubati kana ala ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mengangkat suara dengan zikir setelah orang ramai selesai solat fardu berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syafi'i menyebut wa akhtaru lil imami wal ma'mum an yadhkura Allah ba'da insirafi min as-salati wa yukhfi adh-dhikra illa an yakuna imaman yuhibbu an yata'allama minhu fayajhara hatta yura annahu qad tu'allima minhu thumma yusir. Pendapatku untuk imam dan makmum, hendaklah mereka selepas selesai sembahyang hendaklah mereka senyapkan zikir, kecuali imam mahu dipelajari daripadanya, yakni dia mahu makmum tahu macam mana cara zikir. Maka ketika itu dikuatkan zikir sehingga apabila didapati telah dipelajari daripadanya, maka ketika itu hendaklah dia memperlahankan. Imam Syafi'i tak kata ini suatu bid'ah hasanah. Bahkan dia kata selepas daripada salat rendahkan suara dalam zikir. Ini nasnya di dalam Al-Um. Katanya lagi untuk menjimatkan masa, aku berpendapat baginda menguatkan suara zikir hanya untuk seketika untuk orang ramai mempelajari daripada baginda. Ini kerana kebanyakan riwayat yang telah kami tulis bersama ini atau selainnya tidak menyebut selepas salam sebagai tahlil dan takbir. Kadangkala riwayat menyebut baginda berzikir selepas salat, seperti yang aku katakan. Kadangkala baginda pergi tanpa zikir. Ummu Salamah pula menyebut duduknya baginda, yakni selepas salat, yakni baginda sallallahu alaihi wasallam duduk untuk menyebabkan, untuk memberi ruang wanita keluar daripada masjid, tetapi tidak menyebut baginda berzikir secara kuat. Aku berpendapat baginda tidak duduk melainkan untuk berzikir, tetapi tidak kuat. Ini kata Imam Syafi'i. Jika seseorang berkata seperti apa Nabi pernah zikir kuat sekejap, Nabi buat satu benda kemudian Nabi tinggalkan, seperti apa? Kata dia, aku katakan seperti mana baginda pernah bersolat di atas mimbar, yang mana baginda berdiri dan rokok di atasnya, kemudian baginda undur ke belakang untuk sujud di atas tanah. Kebanyakan umur baginda tidak solat di atasnya. Akan tetapi aku berpendapat baginda mahu agar sesiapa yang jauh, yang tidak melihat baginda, dapat mengetahui bagaimana berdiri dalam solat, rokok dan bangun. Baginda ingin mengajar mereka keluasan dalam itu semua. Aku suka sekiranya imam berzikir nama Allah di tempat duduknya sedikit dengan kadar yang seketika selepas kaum wanita pergi. Ini seperti apa yang Ummu Salamah katakan. Kemudian imam bangun. Jika dia bangun sebelum itu atau duduk lebih lama, tidak mengapa. Makmum pula boleh pergi setelah imam selesai memberi salam, sebelum imam bangun. Jika dia lewatkan sehingga imam pergi atau bersama imam, itu lebih aku sukai. Nas Syafi'i menunjuk bahawasanya zikir selepas salat ialah diam, perlahan.